Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, insya-Allah kita sambung semula apa yang kita duk bicara tentang tafkhim dan tarkik ra. Jadi tentang masalah ra yang kita bicara tadi, surah Hud ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ikut fakta ilmiahnya, ra pada majriha dengan qiraat Hafs baca dengan imalah kubra. Imalah kubra. Baca dengan hukum imalah kubra. Cuma dia tulis mungkin ra dalam kitab kita ni dia senaraikan dalam tarkik atas ra yang baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau baca majriha memang ada kiraat yang baca majriha. Jadi kalau baca majriha, ya sebelumnya kasrah, memang baca dengan huruf lah. Cuma kalau kaedah kata Hafs, memang bacaannya adalah imalah kubra, dan ra-nya pun baca dengan fathah. Jadi memang baca dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca majriha, kalau ikut dari segi salah, dia adalah salah kerana salah dari segi kubra dan kubra sugranya. Jadi salah tu tang salah bacakan sugra. Saya sempat sembang dengan Ustaz Khairil tadi. Kalau Ustaz Rodi kita lah duk ajar tajwid tu, dia kata baca majriha tu macam sebut ril kereta api. Sebut ril kereta api ke ril kereta api? Ril kan? Ni ada ril dia, betul? Dia sebut ril. Ril sugra kubra pandai. Okey. Kalau saya suka ajar step orang Hulu Perak dengan orang Perak Tengah. Kan? Ayo ngape itu sugra, kubra tak today. Orang biasa duduk Hulu Perak tu boleh. Tak today, day tu sugra kubra. Kubra. Tak today bismillahirrahmanirrahim. Tu yang sebut kuih, kuih. Weh, tuan-tuan tak biasa dengar Hulu Perak sembang pun dengar saya khabar tu. Tak tuwe kuih, kuih, kubra. Kalau kuih, mikir, Perak Tengah, Surau. Jadi orang kata Perak Surau. Malah Surau. Sikit saya nak gunakan bahasa-bahasa gitulah. Jadi kalau ikut fakta dia, qiraat Hafs, riwayat Asim, apa saya sebut tu balik ni, qiraat Asim riwayat Hafs adalah baca majri imalah kubra. Jadi kubra bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sebutannya macam tu. Dengar sekali lagi kalau saya sebut, memang kadang ada orang sebut hukum betul baca imalah kubra, tapi dia menyebut sugra. Macam mana juga, nanti kita tengok perhati tengok. Hukum apa tu? Tafkhim. Ramai orang baca tarkik walaupun sebut hukum betul. Itu yang sebut hukum betul. Ada yang hukum apa ni? Tak tahu hukum apa. Saya tak tahu hukum. Okey. Macam mana pun kita nak sambung ni ialah tafkhim ra. Tufkhamur ra'u fi halatil ukhra baqiyati. Di tafkhim dengan ra pada hal-hal yang lain yang tinggal ni. Baik, disenaraikan ada 4 sini. Pertama adalah idza kanat maftuhatan aw madbunatan, apabila ra ni dia berbari fathah, difathahkan ataupun didhammahkan. Sedia maklum ada kita? Cuma cuba baca tak? Jadi bila ra tafkhim, baca tafkhim lah. Macam mana? Rabbana atina rabbana karabana ro Rabbana. Waktu lepas Rabbana tu ruziqna. Cuma kita kadang-kadang baca betul baca ra bagi depan, tapi sifat tafkhim tu tak kemas. Pasal kita kadang tak peduli dan tafkhim dan tarkik. Kita baca hadzal ladzi ruziqna ruziq kita patutnya ru. Satu saya sebut tadi, kalau saya talaqi, benda pertama kena tegur ialah ra. Baca Fatihah pun bismillah, alhamdulillah. Bismillah tu saya dah sebut tadi. Fatihah tu alhamdulillahi rabbil. Saya baca dulu biasalah, kita bahasa kampung ni. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak, ditegur awal tu, bukan rabbil.
Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Tu baca lagi surah Baqarah tu. Zalikal kitabu la raiba fi. Ya je rai. Tak, bukan rai. Ra ya mati di atas. Ro, fokus ro. Cuma ya tu mati dia ada lain. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Memang kalau sebut betul-betul makan masa, take time nak betul kan tu. Fokus kita adalah ra dulu. Okey. Jadi Rabbana ruziqna. Dua. Idza kanat sakinatan wa sabaqaha fathun aw dhammun. Apabila ra ni patah, ra ni mati dan didahului oleh fathah dhammah. Jadi ra tu fathah dhammah, ra tu mati sebelum dia patah atau dhammah. Nahwu ghurfah. Apa tu? Min khordal. Apa tu? Al-qadr. Ra mati sebelumnya fathah. Yang tu sakinah. Okey. Sebelum dia sabaqaha fathun aw dhammun. Cuma yang tu ra mati pasal dia mendatang kerana waqaf. Sebelumnya sakin, sebelum dia fathah. Jadi fathah tu sama ada dengan mutasil atau munfasil. Ra tu mati pasal kita waqaf, sebelum dia sakin, lepas tu sebelum dia fathah ataupun dhammah. Jadi itu dia tak panggil mutasil atau munfasil. Ra yang mati sebelum dia ada fathah yang munfasil, dipasilkan oleh sukun yang bukan ya, maka ra tu naklah ditebal. Itu contoh kita sebut surah Al-Qadar. Jadi semua tu adalah tafkhim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruh fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ra. Contoh lagi al-umur. Tu contoh ra mati pun kerana sukun arid, mari li sukun, sebelum dia sukun, sebelum dia dhammah. Jadi dhammah yang munfasil dengan ra. Tetap umur, walillahi aqibatul umur, bukan umur. Jangan menyorongin itu. Umur ra. Okey, idza ja'at sakinatan ba'da al-hamzatil wasli, kemudian seterusnya adalah apabila hamzah yang datang selepas daripada hamzah wasal mutlaqan. Tak kira mutlaqan ni maksudnya sama ada hamzah wasal dalam bab isim ataupun hamzah wasal dalam bab fi'il. Itu masuk mutlaqan sini. Nahu irji'u ila abikum. Jadi ra memang dia mati. Sebelum dia baca irji'u memang baca kasrah, tapi kasrah tu kasrah hamzah wasal. Ataupun istilah kita lain dia panggil kasrah yang arid. Mana yang kasrah arid, bukan kasrah asli, ra tafkhim. Tempat ni susah. Saya kata susah tu, kalau saya senang, saya kena Arab. Ustaz saya tak tahu Arab setakat mana. Macam mana pun irji'u tu kalau kita tengok sekali, ra mati, hamzah di bawah. Macam mana? Irji'u lah. No. Kena baca irji'u. Kalau tanya pasal apa pula kan ra tu mati sebelumnya bagi bawah? Jawab hamzah wasal. Bahasa lain kasrah arid. Apa maksud arid? Yang mendatang pasal apa? Pasal bila kita berbaris di awal tu, dia akan baca kasrah. Tapi kalau wasal belum tentu dia kasrah. Bahkan baris dia tak ada. Pasal dia adalah hamzah wasal. Irji'u ila abikum, kemudian apa tu? Amir tabu, bukan Amir tabu, tapi Amir mi memang kasrah. Amir tabu, fokus pada ra. Amir tabu, macam mana pun Amir tabu salah tamim. Jaga tu tempat-tempat yang boleh jadi kesalahan. Kita nak fokus ra je dulu. Jadi Amir tabu. Jadi kalau orang tanya pasal apa pula ra tu baca tafkhim, sedangkan sebelumnya mim tu bagi bawah. Jawab hamzah wasal. Kena hamzah wasal. Kena bagus Tera tak apa. Tak kena kalau mintalah bantuan. Take alert lah sikit. Ten. Awak tak faham. Masing-masingnya ilmu tu ilmu lain lah. Dia bukan ilmu tajwid tu. Itu ilmu lain. Jadi kalau tak faham tu bukan masalah tajwid, masalah tak faham hamzah apa ni.
Mirtabu, kemudian limanir tada. Limanir tada. Nun memang bagi bawah, tapi ra tu tafkhim. Bahasa apa? Hamzah wasal. Bahasa lain dia kasrah arid. Berbeza dengan Fir'aun tadi. Fir'aun memang fa asli. Kasrah asli. Fa asli, kasrah asli. Jadi kasrah asli, bukan fa asli. Kasrah asli. Ni yang ni arid. Arid bawa dalam bagi asli, jadi asli, asal. Arid yang mendatang, maksudnya asalnya dia tak ada bagi. Okey. Kalau kita ada kurang ilmu, situlah masalah selalunya. Nak kenal mana tebal tak tebal ni. Baik, kemudian idza kanat sakinatan, seterusnya ialah apabila hamzah ni dia mati, wasabaqaha kasrun asliyun, didahului oleh kasrah asli, muttasilun biha, kasrah ni pula bersambung dengan dia, tapi walahiqahu harfu isti'la, menghubungi akan dia huruf-huruf isti'la. Jadi selepas huruf ra ni, walaupun sebelum ni kasrah, tapi ada huruf isti'la. Huruf isti'la pula madmum atau maftuh, yang didomah atau difatahkan. Kalau ikut yang tu ialah tempat tafkhim fi nafsil kalimah, pada diri kalimah, maksudnya pada kalimah yang satu. Contoh, wa inna rabbaka labil mirsad. Ra masih bawah, mim memang asli, tapi baca mir, bukan mir. Orang tanya pasal apa? Sad, huruf isti'la. Jadi kalau isti'la tak hafal daripada sekarang. Macam mana bunyi dia? Khusadatin qil. Kena hafal lah tu. Khusadatin, apa payah nak hafal kan? Gunakan dengan formula khusadatin qil. Khusadatin qil. Tengok nombor 16 tu ada catatan tu. Khusadatin qil. Khusadatin qil. Hafal daripada sekarang. Jadi mirsad ada sad, kemudian fi qirtas. Fi qirtasim falamasuh. Qirtas. Jadi ra memang mati sebelum dia bagi bawah, tapi selepas ra ada to, qirtas. Kemudian fi wa fakana kullu firqin. Kalau kita baca waqaf, firqo. Waqaf. Firqo kalau waqaf. Kalau baca wasal, qin tu dia akan baca kasrah kan. Kalau pada tempat yang saya baca firqin lah. Fa falaqa fakana kullu firqin katawdil azim. Kalau kullu firqin, qaf tu oleh kerana dia bagi bawah dua aja. Karena kullu firqin, karena kullu firqin. Tapi kalau ikut baca dengan kasrah, dengan huruf istilah yang kasrah, memang dia ada dua aja. Tapi bacakan dia dengan tarkik itu, kalau ikut ialah afsah. Seingat saya macam tu lah. Pasal huruf tafkhim dia kasrah. Kalau huruf tafkhim dia tu khusadatin qil tu adalah fathah atau dhammah, maka kena tafkhim dengan ra. Jadi kalau kata baca firqa, memang baca fir, kalau gitu akal tu fakana kullu firqa. Firqa. Kasrah arid, ini asli, arid silap ya. Tapi kalau ikut, kalau waqaf pun, waqaf dua wajah juga. Waqaf dua wajah. Pasal qaf tu tak ada baris, tak ada itibar. Kalau wasal, firqun. Ada firqun, firqan. Tapi sini baris yang boleh pun firqun. Pasal kaedah kita nak faham ialah ra mati, sebelum dia ada kasrah arid, selepas ada huruf istilah, huruf istilah tu domah ataupun fathah, tafkhim. Kalau dia kasrah, dua wajah. Ataupun baris waqaf, dua wajah. Dua wajah tu kot kanan dia keliru sikit tu. Saya sebut tu pasal saya dah agak biasa benda-benda tu. Macam mana pun nisbah kita baca selesailah. Tempat tafkhim tarkik. Kalau tengok dia syarah bawah tu kaya lah, macam-macam ada. Macam mana pun rasanya kita menafaatkan sikit. Sebab tafkhim tarkik ni, saya pengalaman ngajar lah. Memang percaya tak ramai orang yang tahu. Termasuk ustaz-ustazah ni. Saya tak tahulah ustaz-ustazah sini. Tapi saya borong lah. Termasuk ustaz-ustazah yang tak kerti tafkhim tarkik. Dan kadang-kadang kerti, boleh sebut tak betul. Tapi ustaz-ustazah mana saya tak tahulah. Ni Afrika ni, bukan hak Perak ni. Okey.
Kita tengok yang dia bagi contoh yang ada tu. Tak tengok mana. Okey. Macam mana pun tengok yang dia bagi senarai ada Yajuz. Tengok muka surat 72. Bawah pada garisan tu, di tengah-tengah nota tu lebih kurang yang dekat inna a'tayna kal kautsar. Itu tebal lah. 72 macam mana pun tengok bawah tu dia tulis wa yajuzu tarkiku wa tafkhimu halatal waqfi idza sabaqaha sakinun fil kalimatit taliyati. Okey. Muka surat 72 bawah garisan ni tengah-tengah selepas ayat inna a'tayna kal kautsar tu. Kita harus baca tarkik dan tafkhim. Jadi boleh baca dua wajah pada ketika waqaf apabila didahului oleh sakin pada kalimah hatiah. Tengok. Musir. Macam mana baca? Ihbitu misra. Tu tak ada tempat nak tukar. Pasal ra bagi atas siap dah. Ihbitu misra fa inna lakum ihbitu misra. Ra memang tak boleh tukar tu. Tapi pada tempat lain ada yang baca dengan bila ada misr yang tak ada ra, maksudnya bukan baca bagi atas. Dan kita baca waqaf itu. Macam mana? Wa qala fir'aun hadhil anharu tajri min tahti. Macam mana? Ada depan tak? Wa hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun. Macam mana? Udkhulu misran. Memang ada tempat dalam Quran baca tanwin, ada yang baca yang tak ada tanwin, misran dalam Quran. Ada misra. Surah Yusuf macam mana? Wa qala dkhulu misr kan. Misra tanpa tanwin kan. Kalau kita waqaf itu wa qala dkhulul misr wa qala dkhulu misr. Setengah rakaat ra dan terkik. Cuma kita terkik, saya minta lelaki baca macam ni. Misr. Sebut tak boleh? Misr. Misr. Misr tu short kan. Ra setengah rakaat, jangan tinggal dengan dia. Terkik kan. Kita terkik macam mana? Kena menyorongin sikit. Menyorongin. Misr. 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 Tafkhim biasanya tebal senang. Misr. 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 Sod tebal, ra tebal, senang. Tapi bila tarkik tu yang susah. Kalau saya suka ambil yang susah. Siapa? Dia memfasih yang bacaan. Misr. 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 Saya ajar tu ialah kaedah tahqiq. Matikan sod dengan ra, dengan sod tafkhim. Misr tebal. Walaupun dia tak setebal aus, tapi masih sod. Sod ialah istilah misr. Apa tu? Misr. Misr. Udkhulu misr. Sabr. Wa tawasaw bil sabri wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis saba. Itu patah memang tak ada masalah. Okey, tengok satu lagi. Wa tafkhiha aula li ana fi halatil wasal. Okey, macam mana pun dia kata baca baca dengan misr, baca tafkhim adalah lebih aula. Kerana kalau kita baca wasal, dia adalah baca dengan tafkhim. Wa qala dukhulul misra insya-Allah. Jadi ra tu patah lah. Walaupun dia patah dengan tanpa tanwin. Kemudian ainal qitr. Waqaf lah. Qitu. Tarkik. Qitu. Qitr. Qitu. To tu satu hal. Qaqalah satu hal. Yang tu yang kita nak belajar tu kan. Dengan sifat huruf. Qaqalah satu hal. To tu satu hal. Isti'la'nya. Lagi. Ra tu satu hal. Dan ra tarkik. Macam mana? Ainal qitu. Sempurnakan to mati yang qaqalah lagi. Ra setengah. Qitu. Qitu. Dengar sekali saya sebut. Saya sebut ni, saya tunjuk ni ialah kaedah bacaan tahqiq namanya. Tahqiq maksudnya baca dengan disiplin ilmu satu-satu. Qitu. Qaqalah dah selesai. To dengan tebal. Lepas tu ra setengah rakaat tafkhim, tarkik.
Qita. Nak ada apa? Takrir, tarkik. Itu. Dia punya sifat huruf. Dah setengah harakat. Cuma betul-betul kena nak bunyi kau ni. Kaedah tahqiq. Mesti syadidnya tu. Okey, sekali baca. Sekali lagi baca. Disebut ainal qitr. Qitr. Memang susah nak baca tarkib ni. Qitr. 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 Mau selesai yang dulu, betul? Nyongin. Qitr. Qitr. Dia takkan dapat melainkan dengan latihan. Qitr. Qitr. Lagi. Saya dah tera. Orang profesional memang boleh buat. Saya taklah profesional, tapi dia kata saya dah biasa baca. Qitr. 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 Sampai pandai. Macam belajar silat, tangkih satu-satu tak apa. Zuf. Zuf. Sekarang lajunya. Tak biasa latih tak lewat. Memang kena penumbuk je. Kena. Macam tu kot. Bandingan sikit. Latihan. Okey. Qitr. Tu tarkik. Tafkhim. Baca. Tafkhim lebih mudah. Macam mana? Qitr. 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 Nak fokus adalah pada ra, tafkhim dan setengah harakat. Qitr. Kalau kita baca dengan baris, qitr. Baris-baris lah kan. Kalau ikut ainal qitr, dia baca bagi kasrah tu. Tapi bila kita waqaf, kita tak pandang dia baris apa. Okey, selesai situ. Kemudian yasr. Suratul Fajri. Wal laili idza tarkik. Yasr. Wal fajr wa layalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. 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 Tafkhim. Wal laili idza yasr. Yasr. Sin nipis tapi ra tebal. Yasr. Wal laili idza yasr. 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 Dia takkan dapat melainkan dengan latihan. Dengar saya sebut. Saya suka ulang ayat banyak kali. Dia takkan dapat melainkan dengan latihan. Tengok orang buat cukup senang. Kalau saya sebut lagi, tengok orang buat cukup senang. Memanah. Panah berat. Nak tarik keras 60 pound. Tembak 90 meter. Tengok dia orang tembak dengan antarabangsa macam ni. Selamba dia tarik. Bullseye. Cuba pegang. Tengok senang. Macam mana nak buat tu? Nak masuk sukan dengan peringkat sekolah, nak wakil sekolah pun 3 bulan kau training belum tentu boleh pegang anak panah dengan betul. Betul? Bak dunia macam tu, betul? Kau ingat tajwid kau senyang, kau menyongeng dalam kelas kau boleh buat, betul? Boleh belah dengan saya sebut. Saya suka ayat gitu. Pasal kita kadang-kadang sangka mengaji agama ni mudah lah. Padahal latihan dia sepatutnya lebih keras daripada latihan dunia tu. Orang main bola nak jadi macam Ronaldo tu. Berapa bulan dia terlatih? 2 bulan? 3 tahun? Woi, dengar saya sebut. Woi. Berapa tahun dia main bola tu? Kita main pesepak bola pun tak pernah. Ni bola tu macam dia punya. Dia bawa pergi mana tu bola tu boleh pergi ikut perintah dia. Mana bola tu dia bawa, dia boleh pergi depan, belakang, kiri, kanan. Kau pusing macam mana pun bola kat kaki dia. Lari-lari, jatuh, tergolek pun bola kat kaki dia. Ni pun kau pusing macam mana pun lidah betul. Tarkik. Lidah betul. Mulut betul. Gerak huruf betul. Dia takkan dapat dengan latihan. Saja saya nak ulang perkataan tu. Okey. Kita menyonggeng 2 hari balik pakar baca. Tajwid. Okey. Itu baca tarkik, tafkhim. Lepas tu wa asri bi ahlika bi qit'in min al-lail. Wa as, lepas tu ra.
Asal dia ra tu kasrah tu ada ya tu. Innama Sa'ad. Muraqqaqah. Jadi baca macam mana? Tarkik. Baca. As. Asr. Asr. Tafkhim. Asr. Asr. As. Sin tu pasal nak pelihara sin, kalau tak dia akan jadi afur. Sin punya tebal. Salah tansin, tak betulkan roh. Okey. Lepas tu satu lagi nuzur. Pakai kana azabi wa baca tarkik. Wa nuzur. Dal nipis. Ra nipis. Nuzu wa nuzur. Pakai kana azabi wa nuzur. Wa nuzur. 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 Saya ngaji dulu ingat yang muka tu guru nampak tiga segi tu aku. Pasal apa? Mulut dia tahu ya. Pakai saya punya muka tiga segi tak segi lama tak suluh. Bila sebut tu. Tak perasan lah muka saya tiga segi ke empat segi. Saya sebut tak lagu Pakai fakana azabi wa nuzur. Tiga segi. Ke empat segi. Tak tengok sudah. Pakai fakana azabi wa nuzur. Okey, tarkik, tafkhim wa nuzur. Tu tak ada masalah. Tu biasanya tafkhim makna tak ada masalah. Tarkik yang susah. Tarkik yang susah. Dan dalam Quran berkata sikit pasal bab nuzur ni, kalau dalam Quran dia dalam surah Qamar banyak ni. Dia yang nuzur yang ada alif lam memang tafkhim. Dia tak boleh baca dua wajah. Nuzur yang tak ada alif lam yang baca ada dua wajah ni. Pasal asalnya fakaifa kana azabi wa nuzuri, asalnya ada ya. Tapi dengan Rasam Osman ni dia tak tulis ya, satu baca dengan nuzur. Dan dari segi kaedah baca, pandang dari segi baris, wa nuzuri ra kasrah dari tarkik. Faham daripada nuzuri Ustaz. Tak di wakaf juga nuzur pasal zal tu bagi atas. Satu memang baca boleh tafkhim. Satu boleh baca dua aja. Tak faham saya sebut tu satu hal lah. Apa saya nak sebut ialah nuzur yang boleh baca dua wajah tu ialah nuzur yang tak ada alif lam. Walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar. Apa tahu mana tu? Walaqad ja'ahum minal anba'i. Mana. Ada nuzur, ada dengan alif lam. Macam mana? Surah Qamar. Kalau dekat kaifa tu memang wajah dua wajah ni lah. Sebab yang tu tak ada alif lam. Fa kaifa kana azabi wa nuzur. Baca yang ada alif lam ada tak? Cari. Trace. Yang kalau ngapel tak jumpa, tak apel lagi tak jumpa apa. Duk ingat walaqad ja'ahum min anba'i ba. Duk ingat mudajjar saya apa Ada ja'akum nuzur, ada nuzur, an-nuzur ada alif lam. Sebut yang tu lah. Tengoklah nanti. Kamu kita bersemak lagi tengok sekali. Okey, yang tu nuzur dengan aula tu satu hal, kita duk bicara tak ada wajah kan. Warash. Okey, siap. Depan tu warash. Selesai. Jadi kalau ikut kita dah jumpa ada yang tarkik, tafkhim dan wajahin. Ada yang dua wajah. Soal tentu. Yang ada alif lam pada nuzur tu. Yang tu satu wajah je pasal dia tak ada takdir ya. Dia baca dengan tebal sahaja. Buka apa yang ada senang. Qamar.
Kadzabat Samud bin Nuzur. Tu. Surah Qamar ayat 23. Kadzabat Samud bin Nuzur. Satu baca tafkhim aja.